Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita dalam mata pelajaran Sains Komputer tingkatan 4, tajuk pengkalan data. Okey, kita akan masuk hari ini 2.13, mengenal pasti entiti, atribut, set hubungan dan kekardinalan berdasarkan keperluan pengguna. Okey, hari ini saya akan memperkenalkan tentang entiti. Okey, apakah itu entiti? Okey, entiti adalah satu objek unik yang boleh dikenal pasti dalam sesuatu persekitaran seperti orang, tempat atau benda. Okey, apakah persekitaran yang terlibat dalam pengkalan data? Okey, mari kita lihat di sini. Okey, persekitaran ialah organisasi di mana pengkalan data direka bentuk, dibangunkan dan digunakan. Pengkalan data diperlukan untuk menyimpan data-data dari persekitaran untuk memproses sistem maklumat. Untuk mewakili persekitaran tersebut, pengkalan data mengandungi komponen-komponen yang terdiri daripada entiti, atribut, set hubungan dan kekardinalan dalam reka bentuknya. Okey, mari kita lihat contoh persekitaran. Okey, di sini ada contoh persekitaran, anda boleh rujuk buku teks anda. Okey, persekitaran. Contoh persekitaran adalah universiti dan kolej. Okey, sistem pengkalan data yang boleh dibina adalah sistem pengkalan data maklumat pelajar dan sistem pengkalan data pendaftaran khusus oleh pelajar. Okey, dua sistem ini boleh dibina dalam persekitaran universiti dan kolej. Manakala persekitaran perpustakaan awam, sistem pengkalan data yang boleh dibina adalah sistem pengkalan data buku dan koleksi bacaan serta sistem pengkalan data pinjaman. Okey, dua sistem ini boleh dibina di dalam persekitaran perpustakaan awam. Manakala untuk persekitaran pasaraya ada dua jenis sistem yang boleh dibina. Okey, sistem pengkalan data jualan dan sistem pengkalan data produk. Okey, contoh sistem pengkalan data produk di mana produk-produk, stok-stok produk masuk dan stok produk keluar boleh dikemaskini sekiranya ada pembelian dan setelah kita membuat pembelian, stok itu telah ditolak dengan stok yang ada. Okey, stok yang telah dibeli akan ditolak dengan stok yang ada dan memudahkan untuk pengguna sistem ini untuk membuat pembelian stok semula. Okey, ini adalah tiga contoh persekitaran. Okey, sekarang kita masuk poin yang kedua. Okey, di sini poin yang kedua untuk entiti. Okey, poin yang kedua, mempunyai data yang deskriptif yang boleh dikutip dan disimpan. Okey, entiti ini mempunyai data yang deskriptif. Okey, kita boleh kutip dan simpan data-data tentang entiti tersebut. Okey, poin yang ketiga, bukan semua objek sesuai dijadikan entiti. Okey, jika tiada data dapat dikaitkan dengan objek, maka objek tersebut tidak sesuai untuk dijadikan entiti. Okey, poin yang seterusnya, setiap jadual mewakili satu entiti, manakala setiap rekod mewakili kejadian satu entiti. Okey, entiti ini selalunya diwakili oleh satu jadual. Okey, contoh entiti murid diwakili dengan jadual murid. Okey, setiap rekod mewakili satu kejadian entiti. Contoh rekod yang pertama adalah mewakili satu kejadian entiti. Okey, kejadian satu entiti. Okey, seterusnya nama entiti seharusnya kata nama umum yang bersesuaian. Ini adalah poin-poin berkenaan dengan entiti. Okey, Rajah 2.18 menunjukkan simbol entiti ada segi empat tepat ini. Okey, nama entiti ada di dalam segi empat tepat tersebut. Okey, kita tengok seterusnya contoh-contoh entiti. Okey, di sini ada contoh entiti. Okey, senaraikan entiti untuk pengkalan data persekitaran sekolah. Okey, dalam persekitaran sekolah, entiti yang ada adalah entiti guru yang mana satu jadual guru boleh dibuat. Yang kedua adalah entiti murid dan yang ketiga adalah entiti mata pelajaran. Setiap entiti ini boleh diwujudkan satu jadual tentang entiti tersebut. Okey, contoh diberi nama murid seperti Arumugam, Boh, Leng, Cik Siti dan Aiking. Okey, ini adalah nama bagi murid untuk entiti tersebut. Okey, di dalam jadual murid, ini adalah contoh jadual yang saya buat. Okey, di dalam jadual murid, ini contoh nama. Okey, nama murid kita ada Arumugam, Bohleng, Siti dan Aiking. Kita ada 4 nama di dalam jadual nama. 4 nama, setiap satu nama mewakili satu rekod. Okey, setiap satu nama mewakili satu rekod. Okey, setiap satu nama mewakili satu rekod. Okey, lukis simbol entiti yang bersesuaian untuk guru.
Okey, kita lukis guru. Ini adalah contoh untuk guru, dan untuk mata pelajaran kita tulis mata pelajaran. Ini adalah contoh lukisan untuk entiti. Kita teruskan dengan yang seterusnya. Kita teruskan dengan contoh yang diberikan di sini. Nama entiti. Raja 1 menunjukkan simbol entiti. Ini adalah simbol entiti. Soalan yang boleh ditanya. Soalan 1. Kita tengok soalannya. Senaraikan entiti untuk pengkalan data persekitaran sekolah. Entiti-entiti yang boleh digunakan termasuklah guru, murid dan mata pelajaran. Ini seperti contoh yang ada tadi. Kita tengok entiti untuk kedai pula. Soalan senaraikan entiti untuk entiti untuk kedai. Apa yang ada dalam entiti kedai? Entiti untuk pengkalan data kedai. Untuk entiti dalam pengkalan data kedai, kita boleh buat satu entiti untuk stok, untuk stok. Yang kedua untuk pembelian, stok, pembelian dan jualan. Ini adalah 3 entiti yang berbeza dengan jadual-jadual yang berbeza. Ini adalah contoh sahaja. Anda boleh tulis lebih daripada 3 entiti yang menyokong pengkalan data anda. Selepas entiti, kita akan masuk kepada attribute. Seterusnya kita akan masuk kepada attribute. Mari kita lihat attribute. Apakah itu attribute? Attribute merupakan data deskriptif bagi satu entiti. Di sini adalah gambar rajah, simbol yang mewakili attribute. Ini adalah simbol mewakili attribute. Simbol seperti ini, bulat seperti ini. Kita tengok di sini. Kita lihat di sini entiti, perwakilan antara entiti dan attribute. Entiti kita adalah murid. Kita lihat di sini entiti adalah murid. Attribute bagi murid ialah nama. Yang pertama nama, yang kedua nombor kad pengenalan, yang ketiga tarikh lahir, dan yang keempat alamat, serta yang kelima kelas. Entiti ini akan mewujudkan lajur di dalam jadual murid. Entiti ini akan mewujudkan lajur dalam jadual murid. Di sini penerangan tentang di dalam pengkalan data. Kita boleh lihat attribute adalah lajur-lajur di dalam jadual dengan nama lajur. Nama lajur sebagai nama attribute. Contoh tadi nama sebagai attribute yang pertama. Kita lihat nombor kad pengenalan sebagai attribute yang kedua, tarikh lahir sebagai attribute yang ketiga. Bagi setiap rekod, nilai attribute diisi di bawah setiap lajur. Bagi setiap rekod, nilai attribute boleh diisi di bawah setiap lajur. Kemudian kita lihat terusnya adalah jenis-jenis attribute. Attribute terdiri daripada beberapa jenis. Kita lihat yang pertama, attribute mudah. Yang pertama adalah attribute mudah. Apa itu attribute mudah? Attribute mudah yang mempunyai nilai yang kecil saja dan tidak boleh dibahagikan lagi. Misalnya nombor kad pengenalan murid mempunyai 12 digit dan tidak boleh diubah lagi. Dia ada 12 digit nombor kad pengenalan, tidak boleh diubah lagi. Ini adalah attribute mudah. Attribute yang kedua, jenis attribute yang kedua adalah attribute composite. Attribute composite ialah attribute yang dihasilkan gabungan daripada attribute mudah. Misalnya nama seorang murid yang terdiri daripada nama awal dan nama akhir. Nama awal, first name and last name. Itu contoh attribute composite. Gabungan nama atau gabungan attribute mudah. Yang ketiga, attribute terbitan. Kita tengok yang ketiga, attribute terbitan. Attribute terbitan ialah attribute yang tidak wujud dalam pengkalan data secara fizikal, tetapi nilainya diterbitkan daripada attribute yang lain di dalam pengkalan data. Misalnya, umur yang boleh diterbitkan melalui tarikh lahir. Contoh, selepas hasil pengiraan daripada tarikh lahir, kita dapat mengetahui umur seseorang. Itu adalah attribute terbitan. Dia tiada dalam pengkalan data, tetapi dia boleh diwujudkan dengan attribute yang lain di dalam pengkalan data. Ini adalah attribute terbitan. Yang keempat, kita tengok yang keempat adalah attribute nilai tunggal. Attribute yang
memiliki nilai yang tunggal. Misalnya nombor kad pengenalan, okey, dia tiada nilai yang lain, dia hanya ada nilai yang tunggal. Okey, dan yang terakhir adalah atribut nilai gandaan. Okey, atribut yang memiliki beberapa nilai, misalnya seseorang boleh memiliki lebih daripada satu nombor telefon. Okey, ini adalah atribut nilai gandaan. Maksudnya atribut itu boleh mempunyai beberapa nombor telefon. Contoh yang lain untuk atribut nilai gandaan, okey, seseorang boleh memiliki lebih daripada satu gadget. Ini contoh. Okey, kita masuk set hubungan. Okey, hubungan ialah perkaitan antara entiti, merujuk perbuatan dan diwakili oleh kata kerja. Okey, ia akan melibatkan dua entiti. Entiti pertama, entiti subjek, pelaku yang melaksanakan hubungan tersebut ke atas entiti kedua. Okey, entiti kedua adalah entiti objek, menerima kesan daripada hubungan tersebut. Okey, set hubungan, koleksi sepasang entiti subjek objek yang mempunyai hubungan yang sama. Okey, kita lihat di sini. Ini adalah sinteks bagi hubungan entiti subjek dan entiti objek. Okey, entiti subjek dan hubungan dan entiti objek. Ini adalah sinteksnya. Kemudian gambar rajah perhubungannya, entiti subjek, okey, nama hubungan dan entiti objek. Ini adalah gambar rajah untuk hubungan. Okey, seterusnya kita akan ke set hubungan. Okey, ini adalah set hubungan. Contoh, okey, contoh diberikan hubungan berikut. Okey, kita lihat di sini hubungan yang pertama, Adam belajar sains komputer. Ini adalah set untuk hubungan yang pertama. Okey, yang kedua, kita lihat yang kedua, Aileen belajar geografi. Okey, ini adalah set hubungan yang kedua. Dan ketiga, Anastasia belajar sejarah. Ini adalah hubungan antara subjek dan objek. Okey, soalan yang pertama, soalan A, kenal pasti hubungan entiti dalam hubungan di atas. Okey, kita lihat di sini. Okey, Adam, Aileen dan Anastasia adalah kejadian ataupun objek bagi entiti murid. Manakala sains komputer, geografi, sejarah ialah kejadian atau objek bagi entiti mata pelajaran. Okey, bagi entiti mata pelajaran. Yang kedua, nyatakan hubungan yang sesuai. Okey, hubungan yang sesuai adalah belajar. Okey, lukis gambar rajah hubungan yang bersesuaian. Okey, lukisannya seperti ini. Okey, yang pertama kita mesti ada entiti murid. Okey, yang pertama entiti murid. Yang kedua, kita mesti ada hubungannya adalah belajar. Okey, yang ketiga kita kena ada entiti mata pelajaran. Jadi hubungannya adalah murid belajar mata pelajaran. Okey, ini adalah gambar rajah untuk menggambarkan hubungan yang bersesuaian. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Diberi hubungan berikut. Okey, yang pertama, Adam deposit A0109. Kenal pasti entiti di dalam hubungan di atas. Okey, Adam, Ali dan Barbara. Okey, tiga ini adalah pelanggan bank. Okey, ini di bawah entiti pelanggan bank. Okey, entiti objek atau kejadian pelanggan bank. Okey, A0109, A0150 dan A1011 adalah kejadian atau objek bagi entiti account. Hubungan adalah deposit wang. Jadi gambar rajahnya adalah seperti ini. Okay, kita boleh lihat gambar rajah ni. Okey, pelanggan bank, entiti bagi pelanggan bank. Okey, mendepositkan ke entiti account. Okey, ke entiti account. Okey, seterusnya kita masuk ke kekardinalan. Okey, kekardinalan. Apa itu kekardinalan? Okey, kekardinalan merujuk kepada perhubungan antara entiti. Apakah hubungan antara entiti tersebut? Okey, kekardinalan menyatakan bilangan entiti yang boleh dihubungkan dengan entiti yang lain melalui set hubungan. Dalam pekalan data, kekardinalan merujuk kepada hubungan antara rekod-rekod dalam satu jadual kepada rekod-rekod dalam jadual yang lain. Ada tiga jenis kekardinalan. Yang pertama adalah one to one atau satu ke satu. Okey, hubungan satu entiti dengan satu entiti yang lain. Okey, contoh, okey, gambar rajah ini, seorang warga negara mempunyai satu kad pengenalan saja. Seorang warga negara mempunyai satu kad pengenalan saja. Okey, kita tengok hubungan kekardinalan one to many ataupun satu ke banyak. Hubungan satu entiti dengan lebih atau satu entiti yang lain. Contoh, okey, murid boleh menyertai lebih daripada satu kelab di sekolah. Satu murid boleh ada banyak kelab. Okey, one to many. Okey, satu murid boleh sertai banyak kelab. Okey, kita tengok yang ketiga, many to, okey, many to many. Okey, banyak ke banyak. Okey, hubungan antara entiti dengan entiti yang lain. Hubungan antara banyak entiti dengan banyak entiti yang lain. Okey, contoh, ramai pelanggan bagi sebuah pasaraya membeli pelbagai jenis barangan. Okey, ramai pelanggan, banyak pelanggan boleh membeli. Okey, di sini adalah membeli di dalam ni yang tidak jelas. Membeli
banyak barangan. Okey, banyak pelanggan boleh membeli banyak barangan. Okey, sampai di sini saja untuk video kali ini. Kita akan bertemu di dalam video yang seterusnya. Okey, sila like, share dan subscribe kepada channel ini untuk video-video pembelajaran sains komputer yang seterusnya. Sekian, terima kasih.